Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Pendidikan KPM membenarkan murid, guru dan anggota pelaksana di sekolah memakai pakaian atau baju sukan yang sopan susulan cuaca panas ketika ini. Ketetapan baru itu dikeluarkan menerusi surat edaran dan makluman ditandatangani oleh Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Norisa Suhaili buka kuasa serta-merta pada 2 Mei 2023. Sementara itu, jelas Dr. Norisa, ketetapan tersebut dibuat selepas mengambil kira keadaan semasa cuaca panas dan bagi mengelakkan sebarang komplikasi kepada kesihatan serta menambah kebenaran khas itu tidak membebankan murid dan ibu bapa kerana murid mempunyai pakaian atau baju sukan masing-masing. Struktur gaji bagi Tentera Darat Malaysia TDM yang tidak setara dengan syarikat swasta antara punca kaum bukan Bumi Putera tidak berminat untuk menyertai pasukan keselamatan negara. Panglima Tentera Darat PTD Jeneral Datuk Seri Muhammad Abdul Rahman berkata perkhidmatan dalam TDM terbuka kepada semua kaum dan TDM tidak pernah menetapkan sebarang kuota untuk kaum bukan Bumi Putera. Pada sidang media selepas menghadiri acara pembarisan perutusan Perintah Ulung PTD ke-29 di dataran PTD Kem Perdana Sungai Besi di Kuala Lumpur, beliau juga memberi jaminan bahawa kebajikan semua warga TDM dijaga rapi tanpa mengira bangsa, agama dan umur. Akhir sekali, Amerika Syarikat mengumumkan bahawa peraturan keperluan vaksinasi COVID-19 untuk pekerja persekutuan dan pengembara asing yang menggunakan perkhidmatan udara akan dimansuhkan pada 11 Mei. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri turut mengumumkan bahawa langkah itu turut terpakai kepada pengembara asing yang memasuki negara itu melalui pelabuhan darat dan terminal feri. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengubahsuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Kapsul Masa. Pada tanggal 16 Januari dalam tahun 2014, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji atau Jauhar menerima kunjungan hormat daripada Jabatan Haliwal Agama Islam Negeri Sabah dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Cawangan Sabah. Kunjungan hormat ini diketuai oleh Datuk Haji Amri bin Suratman, Pengarah Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Kunjungan ini diadakan bertujuan untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim antara agensi Jabatan Agama Islam Sabah dengan Semenanjung serta berbincang mengenai isu berkaitan dengan perkembangan wakaf di negeri Sabah. Dalam kunjungan berkenaan, Datuk Amri memaklumkan bahawa terdapat tanah wakaf yang strategik di Sabah iaitu di Teluk Likas, Kota Kinabalu yang amat sesuai dibangunkan untuk perkembangan wakaf dan syiar Islam. Pembangunan ini jika dapat dilaksanakan akan dapat meningkatkan lagi kefahaman umat Islam di negeri Sabah dan sosioekonomi komuniti setempat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك
المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. اللهم عليك توكلت وإليك المصير 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 Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Pesona di Zara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kevin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan lafaz suci, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Buka tirai pertemuan kita edisi di pagi Rabu 3 Mei 2023 bersamaan 12 Syawal 1444 Hijriah. Selamat bekerja, selamat bertugas kepada anda. Semoga kita teruskan lagi dengan penuh ketekunan dalam apa saja yang kita lakukan. Mulakan sebut yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Moga ada berkatnya di situ. Luke juga Pian dah pun temankan anda untuk Warna Pagi Ikim. Jom teruskan lagi untuk siaran kita berikutnya. Jam 10.15 pagi ada rancangan Kelvin Bertanya. Sama-sama boleh berinteraksi dan kita boleh tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Okay? Dan dalam kita meneruskan kehidupan ini, kita kena ingat pesan para asatizah supaya adanya kejujuran dalam setiap kerja kita lah. Nak kerja ni, kita kena adanya jujur. Sebab tu, ada 3 perkara yang boleh didik kejujuran kita. Kata para ahli ulama, yang pertama, orang yang merahsiakan ibadahnya. Yang kedua, orang yang merahsiakan sedekahnya. Dan yang ketiga, orang yang merahsiakan ujiannya. Ni dia sama-sama kita didik hati jiwa kita supaya kejujuran itu sentiasa ada dengan kita. Baik, kita teruskan lagi untuk hiburan yang pertama. Jom kita tenang-tenang aja berhibur seketika bersama dengan Munif Hijaz featuring Malik Suhaimi. Lagunya Rindu Humaira. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ketika hari itu gugur air mata di wajahmu, hibah hati melepaskan di kau, bukan tidak rela. Hati seorang isteri kerana cintanya pasti berduka. Hakikat
Semua hamba akur dengan takdirnya. Jalan syurga mengganit setiap seorang istri. Tiada lagi teman untuk menaburkan budi. Makam itu hanya jasad semedi, tapi dian batin terus menyala pada sebuah amanah di sisi sang istri. Jalan jihadmu yang pergi jasad bukan cita semangatmu. Cita mengimbau sejarah si merah ummahatul mukminin. Oh Aisyah Humairah, kau menjadi teman dan istri. Rela berjuang bersama seorang Nabi. Teman Rasul saat di hujung nyawa. Diribamu itu kembali baginda. Suami tercinta pergi buat selamanya. Tuhan sikan cinta hati Rasul yang teristimewa. Oh Aisyah masih lara sepulah air mata di usia muda. Terus melangkah ke jalan jihadmu yang pergi jasad bukan cita semangatmu. Cita mengimbau sejarah si merah ummahatul mukminin. Aisyah Humairah, Aisyah Humairah, Aisyah Humairah. Bersedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kerja. Pernah tak anda rasa jemu atau mengeluh dengan kerja? Tanamkanlah minat yang dalam terhadap pekerjaan anda. Caranya, buatlah dekorasi yang menarik di partition masing-masing untuk timbulkan mood ketika bekerja. Mood itu penting tau. Jika tak ada mood, satu apa pun takkan jadi. Ada kerja, barulah ada gaji. Oleh itu, hargailah pekerjaan anda. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي علي. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawa Sayyidina wa Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, si bakhil itu adalah orang yang aku disebut di sisinya namun dia tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim diceritakan bahawa junjungan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari menaiki anak tangga mimbarnya lalu mengucapkan amin. Baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Kemudian baginda naik satu lagi anak tangga lalu mengucapkan amin. Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu lantas bertanya kepada baginda mengenai aminnya tadi. Lalu sabda junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam telah datang kepadaku lalu berkata, ya Muhammad, barang siapa disebut namamu di sisinya lalu tidak dia berselawat kepadamu, maka mati dia, maka masuklah dia ke dalam neraka dan Allah pun menjauhkannya. Wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Begitulah juga dengan orang yang masuk ke bulan Ramadan tapi amalannya tidak diterima lalu mati dia. Dan begitulah bagi orang yang dapat hidup bersama kedua ibu bapanya atau salah seorang darinya tapi tidak berbakti kepada keduanya lalu mati, juga menerima nasib yang sama. Wa an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Mafhumnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa selawat ke atasku, sesungguhnya dia lupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Wa an Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajlisu qaumun majlisan la yusalluna fihi 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratan wa in dakhalul jannah lima yarawna min ats-thawab. Mafhumnya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu kaum itu apabila duduk dalam satu majlis lalu mereka tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadilah majlis itu sesalan ke atas mereka. Walaupun mereka masuk syurga sekalipun, mereka tetap menyesal kerana melihat betapa besarnya kerugian pahala tidak berselawat di majlis itu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi.
Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadhi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Setiap hari pasti kita akan bertemu dengan sahabat kita. Kita juga akan melihat wajah jiran kita pagi dan petang. Apakah kata Nabi kepada sahabat kita? Dan apakah pula kata baginda terhadap jiran kita? Dengarkan pesanan dari Nabi yang amat mengasihi kebaikan umatnya. Kata baginda, khairul ashab khairuhum li sahibi wa khairul jiran khairuhum li jari. Sebaik-baik kawan sahabat, kata Nabi, ialah kawan sahabat yang berbakti kepada kawannya atau sahabatnya. Dan sebaik-baik jiran ialah jiran yang berbuat baik kepada jirannya. Melaka 89.5. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita nak teruskan lagi untuk perkongsian di Radio IKIM. Saya Syafiq Saleh temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Dan seperti biasa, di setiap hari Rabu pagi, kita nak bawakan lagi kepada anda rancangan Kelvin Bertanya. Dan seperti biasa juga, anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM. Kita boleh sama-sama berinteraksi. Kalau ada pertanyaan, persoalan, boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Juga boleh letakkan soalan pertanyaan itu di ruangan komen di Facebook, juga di YouTube IKIM. Dan seperti biasa, terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun ada di talian ketika ini. Tak lain tak bukan, kita ada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan, atau panggilan akrabnya Ustaz Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Masya Allah. Masya Allah. Saya terpandang background belakang tu macam dekat kampung halaman lagi ke macam mana ni Doktor? Nak nampak suasana raya kan? Kampung. Itulah kan. Sebab kita dalam mood shower lagi kan Doktor? Kan? Betul. Semoga dapatlah kita ambil kenangan-kenangan yang dapat mendidik hati jiwa kita ni lagi kan. Dengan adanya situasi keadaan yang baik-baik itu, moga kita pun terarah, terpandu kepada kebaikan juga. Terima kasih Doktor, masih lagi ruangkan masa bersama kita di Radio IKIM. Dan pagi ini kita nak bersama lagi dengan saudara Kelvin Q untuk bawakan soalan-soalan apa pula pertanyaan beliau ni kan Doktor. Kalau bulan Ramadan ni penuhlah dengan soalan-soalan puasanya yang sebelum ni. Okey. Doktor, jom kita terus nak mendengarkan soalan yang dah pun kita siap sedia yang akan dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Baik, silakan saudara Kelvin Q. Hai, selamat pagi dan salam Aidilfitri kepada semua pendengar Radio IKIM di Malaysia dan juga Singapura atau di mana-mana juga. Saya rasa pasti ada yang dalam mood raya lagi. Mood raya dari, maksud saya, rayakan sebulan. Dan juga bukan kerana mood raya tu adalah cuti. Anyway, untuk sesi kami bertanya kali ini, saya minta maaf kerana saya tidak dapat hadir ke studio ke atas kesibukan. Ini pun recording saja dari rumah saya, dari bilik saya. Dan hari ini sebenarnya saya nak bertanyakan pada Dr. HD, kenapa agama Islam dia tak ada simbol dia macam kita Kristian, kalau gereja simbol dia tanda salib, cross. Tapi kalau adakah ada, tapi mungkin macam mana Doktor nak jelaskan? Sebab kalau saya pergi ke nak tengok masjid tu, kita akan nampak secara umumnya bulan dan bintang. Adakah bulan dan bintang tu adalah simbol atau identiti kepada umat Islam, atau macam mana? Harap Dr. HD dapat memberi lebih pencerahan supaya kami semua, saya, Kevin Bertanya dan pendengar dapat perkongsian ilmu yang baru pada hari ini. Apa pun, terima kasih dan harap ketemu next episode. Bye.
Sama-sama Brother Kelvin Q. Masya Allah, sempat Brother Kelvin Q kata mood raya ke mood cuti ni. Tak apalah, yang mana-mana pun okey je kan doktor. Baik doktor, jom kita bincangkan dengan soalan yang sangat bagus untuk kita nak berikan kefahaman kepada kita semua supaya adanya sedikit bukaan hati jiwa kita memahami tentang isu tersebut. Silakan doktor dengan perkongsian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayangnya kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Apabila Allah berikan ujian, tanda Allah sayang kepada kita. Allah nak minta supaya kita lebih dekat kepadanya. Alhamdulillah, kita dalam mood Syawal. Yang macam Kevin tanya, orang kita kebiasaannya di Asia ni, kan, di negara Asia ni kebiasaannya kalau sebulan puasa, sebulanlah dia raya. Kan? Jadi kita masih dalam bulan Syawal, masih kunjung mengunjungi. Kalau ikutkan list tu, kan, masih banyak lagi. Saya pun tak beraya lagi rumah saudara Syafiq kita ni. Itulah dia kena beraya baru dapat beraya kan doktor, tak? Betul, kunjung mengunjungi. Sebenarnya dia cukup bagus sebab kita menziarahi kan. Kita orang kata refresh balik. Mungkin ada di sana ada salah faham. Dan inilah waktunya untuk kita gunakan kesempatan ni. Sebenarnya bukan di bulan Syawal untuk memaafkan ni. Tetapi dia kena bawa sentiasa kita saling memaafkan antara satu sama lain. Cuma kesempatan dalam bulan Syawal ni kita gunakan untuk kita saling mendekati, untuk kita meningkatkan ketakwaan dan keredaan Allah. Jadi terima kasih kepada saudara Syafiq, kemudian kru IKIM, dan tidak dilupakan yang memang selalu sibuk, saudara Kelvin, sahabat kita. Terima kasih atas satu soalan yang cukup bagus yang boleh kita kongsi dan kupaskan. Dan tidak dilupai kepada semua pendengar-pendengar setia Radio IKIM, semoga sentiasalah bersama dengan Radio IKIM, semoga mendapat info-info yang terbaik dan meningkatkan ilmu pengetahuan kita insya-Allah dari masa ke semasa. Kalau kita lihat background kita ni mungkin kebiasaan lampu ataupun kebiasaannya pokok. Hari ni kita di Tanjung Sepat. Di Tanjung Sepat dan suasana kampung. Sebenarnya kita ada buat sedikit syuting lah untuk selera rasa mu'alaf, 17 mu'alaf, 17 masakan yang kepelbagaian masakan itu yang kita akan ketengahkan insya-Allah. Jadi itu sedikit info kenapa saya berada di suasana kampung ni. Itulah cantik. Jadi sebenarnya memang cantik. Dia betul-betul di dalam hutan lah. Kan? Suasananya masya-Allah, alhamdulillah, segar. Nikmat Allah tu kita dapat rasai insya-Allah. Syukur. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, apabila Kelvin bertanya, sebenarnya kita juga nak tahu betul ke lambang bulan bintang yang kita lihat di menara masjid. Lalu kalau kita tengok menara masjid mesti ada. Kalau tidak ada, kita rasa ni bukan masjid. Kan, dia mesti masjid ni lambang dia bulan dan bintang. Adakah lambang bulan bintang ini simbol kepada Doktor, masih dengarkan kita doktor di sana? Okey, kita masih lagi cuba untuk berhubung dan membuat jaringan. Doktor okey? Dengar ke? Alhamdulillah, dah okey. Minta maaf kalau ada masalah internet. Okey, teruskan doktor. Baik, betul ke bulan dan bintang ini menjadi simbol kepada umat Islam? Ataupun kalau kita lihat di sejadah kita, Kaabah itu sendiri menjadi simbol kepada umat Islam. Kalau tidak ada dekat sejadah kita, contohnya Kaabah ataupun masjid Mekah Mukarramah ni, masjid yang berada di Mekah, kita rasa macam tak sempurna kita punya solat. Adakah ia merupakan simbol yang perlu kita bawa di mana-mana? Jadi inilah kupasan yang kita nak bahaskan. Adakah ia sama seperti agama-agama lain
Yang mana kalau kita lihat agama-agama lain ni, setiap agama ada simbol-simbol yang tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. Dan apa perbezaan antara simbol yang terdapat dalam agama Islam dan simbol yang terdapat dalam agama-agama yang pelbagai ini. Jadi kepelbagaian inilah yang kita nak faham, kita nak tahu, sebab setiap agama tu kita tahu ada simbol masing-masing seperti mana yang Kelvin sebut. Dan bila kita tengok simbol, kita tahu, oh ini agama Hindu, oh ini agama Buddha, oh ini agama Kristian, oh ini agama Sikh contohnya. Dan oh ini agama Islam. Jadi kita nak tengok sejauh mana perbezaan itu dan sejauh mana Islam menerima simbol-simbol seperti yang kita lihat bulan dan bintang ataupun Kaabah dan sebagainya. Ini asas yang perlu kita tahu dan kita kena fahami. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita lihat mengenai tentang kebiasaan simbol ni, maknanya identiti lah. Kita nak mengenal sesuatu benda. Contohnya kalau kita nak tengok baju, ada orang menggunakan simbol-simbol tertentu, oh kita tahu ni baju daripada company mana. Kalau IKIM kan, kalau kita tengok, kalau tulisan IKIM tu, IKIM. Ada orang panggil IKIM lah, IKIM lah, macam-macam bunyi ada. Kan, saya pun sebenarnya bila kita masuk, baru kita tahu sebutan yang betul. Yeah. Dan kalau kita tengok logo tu, kita dah tahu dah ni radio yang terbaik di Malaysia. Jadi memberi info-info Islamik. Yeah. Sebenarnya simbol ni penting. Sebab kita nak mengenal identiti sebuah syarikat ataupun kalau dalam agama yang mana kita dapat bezakan antara satu sama lain. Cumanya betul ataupun tidak, maka kita akan tengok seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Al-Hayy Al-Kattani di dalam kitabnya. Dia menyebut mengenai tentang bulan sabit yang kebiasaannya diguna pakai oleh umat Islam. Baik, apa katanya? Meletakkan bulan sabit pada puncak menara-menara masjid merupakan satu perbuatan yang baru, dia kata. Sebenarnya tidak dikenali pada zaman baginda Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok Masjid Quba, ketika mana Nabi mendirikan Masjid Quba, tidak diletakkan simbol bulan dan sabit itu tidak ada. Bulan sabit itu tidak ada. Kemudian bila Nabi pergi ke Madinah Munawwarah, Nabi mendirikan masjid yang kita kenali Masjid Nabawi, maka di sana tidak ada bulan dan bintang. Kalau kita tengok hari ni pun tidak ada bulan bintang di atas menara Masjid Nabawi. Cumanya macam mana timbulnya bulan sabit ni, bulan sabit dan bintang ini dekat menara-menara masjid kita. Jadi kata Syekh Abdul Hayy Al-Kattani, digunakan oleh pemerintah Uthmaniyah. Simbol bulan sabit ini digunakan pada pemerintahan Uthmaniyah untuk kita kenal ini adalah tempat ibadah umat Islam. Bulan dan bintang. Kerana apa? Kerana simbol bulan bintang ini, iaitu bulan satu, bintang satu, diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Cumanya kita kena faham, adakah bulan bintang ini menjadi simbol umat Islam? Maka kata ulama tidak. Itu asasnya. Cuma yang ada hari ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Uthmaniyah. Pada zaman Uthmaniyah, mereka meletakkan simbol bulan dan bintang yang kita nampak di menara-menara masjid ini, menandakan itu adalah masjid ataupun tempat untuk kita melakukan ibadah solat. Itu sahaja. Kalau sekiranya kita tak letak, boleh ataupun tidak, contoh, tidak jadi masalah. Ada surau, ada masjid yang tak letak, dia letak kubah saja. Dan adakah kubah itu menjadi simbol umat Islam? Tidak juga. Kalau tidak ada kubah, tidak menjadi masalah. Dan yang penting, kita tahu itu adalah tempat untuk kita melakukan ibadah. Baik. Kita nak tengok saudara Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio Hakim, saudara Syafiq, apa yang Allah ceritakan tentang hilal. Dan apa yang Allah ceritakan tentang bintang atau disebut An-Najmu. Baik. Ada di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Surah Al-Baqarah 189. Yang mana Allah sebut yas'alunaka 'anil ahillah
Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Ini mengenai tentang bulan sabit, al-ahillah disebutkan. Kan bulan sabit yang kita tengok bulan tu kan? Katakanlah, wahai Muhammad, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadat, maknanya menentukan bila permulaan haji. Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Baik, dalam cerita ni Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bulan sabit. Maknanya bulan sabit ini merupakan tanda-tanda waktu. Sebab tu kalau kita nak bila kita nak menyambut Syawal baru ni, kan? Ramai orang kata bila takut raya terkejut. Kan? Sekejap Jumaat ke Sabtu? Jumaat ke Sabtu? Yeah. Jadi orang pun sedia ni main kalau buat macam tahun lepas ni, buat macam kena tahun lepas ni habis. Rendang tak masak kan, ketupat tak dianyam lagi. Baik doktor, masih lagi ada di talian. Kita cuba dapatkan kembali talian doktor yang mungkin ada terganggu seketika. Doktor dengar kita? Baik dengar. Minta maaf sekali lagi, saya sambung. Silakan doktor. Bila kita tengok pada tahun lepas, menyebabkan kita melihat sebenarnya anak bulan. Jadi mengikut perkiraan ilmu falak, anak bulan ini dia ada perkiraan-perkiraan bagi orang yang dalam ahlinya. Jadi dia kata menentukan puasa bila? Melihat anak bulan. Menentukan nak masuknya Syawal bila? Melihat anak bulan. Menentukan bilakah raya haji ataupun bilakah hari Arafah? Melihat pada anak bulan. Maknanya anak bulan sabit ini yang Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 189 ini, dia merupakan salah satu cara untuk kita mengetahui tentang bilakah waktu-waktu untuk kita melakukan ibadah. Jelas? Baik. Kalau kita lihat pula bintang, disebutkan juga di dalam surah Al-An'am ayat 97, tadi bulan. Allah cerita tentang bulan sabit. Ayat 97, surah Al-An'am, Allah ceritakan, iaitu mengenai tentang An-Nujum. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah sebut apa? Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu agar kamu menjadikan petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Maknanya, bintang ni pula satu makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk apa, Kelvin? Untuk kalau orang dulu mana ada kompas? Kan? Orang dulu mana ada teknologi sekarang ni, smartphone ni kita buka semua ada. Contohnya kalau saya sekarang ni di hutan ni, kalau internet tak ada, hari ni tak live dah. Ni pun ada gangguan. Contohlah kalau kita sesat masuk dalam hutan ni, nak keluar, kita pun tak tahu macam mana kita nak keluar. Yeah. Tetapi dengan kita mengetahui tentang bintang, contohnya kita tahu bintang ni arah timur, arah barat, arah selatan. Ini satu ilmu yang perlu dipelajari. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bintang-bintang ini dijadikan oleh Allah untuk keluar petunjuk, maksudnya tunjuk arah. Ketika gelap, sama ada kamu di darat ataupun di laut. Kalau kita di laut, tengok bintang. Ini satu ilmu, kita tengok, kita tahu. Sekarang ni kita menuju ke arah barat. Sekarang ni kita menuju arah selatan ataupun utara. Itu satu ilmu yang sangat hebat. Sebab tu, apabila kita sebut bulan tadi Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, kemudian di dalam surah Al-An'am Allah ceritakan tentang bintang. Pertanyaannya, ada tak bulan bintang terus? Bulan dan bintang. Maka tidak ada di dalam Al-Quran yang disekalikan bulan dan bintang menjadi simbol. Tidak ada. Kerana itulah bila kita lihat bahawa sebenarnya apabila kita sebut tentang simbol ini, ia hanya semata-mata dilakukan oleh pemerintah Uthmaniyah untuk menggambarkan di manakah tempat ibadah orang Islam. Ini disebutkan oleh para alim ulama,
dan sekiranya kita tidak memakai simbol bulan dan bintang, maka tidak menjadi masalah sama ada di masjid ataupun di mana-mana, kerana syiar Islam itu berbeza dengan kefahaman seperti mana agama-agama lain. Baik. Kalau nak tahu apakah syiar Islam, maka jangan ke mana-mana, kita rehat sebentar. Lepas ini Dr. H.D. akan jawab soalan Kelvin, yang mana simbol-simbol Islam ni adakah ia merupakan simbol Kaabah ataupun simbol-simbol yang berbeza. Selepas ini kita akan jawab. Baik, insyaAllah Doktor, kita akan sambung selepas ni bagaimana persoalan-persoalan tersebut, dan pastikan anda kena kekal berada di setiap platform media sosial kita yang boleh sama-sama kita dapatkan pengisian dan juga pencerahan dari Ustaz Dr. HD. Berehat seketika dan jangan ke mana-mana. Buat anda yang ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 004. Kembali selepas ini. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengisi jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Masjid Tengku Tengah Zahra. Masjid Tengku Tengah Zahra atau Masjid Terapung telah dinamakan sempena nama bonda almarhum Sultan Terengganu Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, iaitu almarhumah Tengku Intan Zahra binti almarhum Tengku Setia Diraja Tengku Omar. Masjid ini terletak 4 km dari pusat bandar Kuala Terengganu. Masjid ini mempunyai keindahan dan keunikan tersendiri berbanding dengan masjid lain yang telah dibina. Masjid ini dibina di atas air di muara Sungai Ibai yang sekaligus menjadikan masjid terapung yang terulung di Malaysia. Masjid yang mula dibina pada September 1991 dan siap pertengahan tahun 1994 bernilai 6.99 juta yang dikendalikan oleh Jabatan Kerja Raya, direka bentuk oleh Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad dari seni bahari dengan menampilkan ciri-ciri tamadun Islam dan gabungan seni bina tempatan. Keluasan 1,372 meter persegi dan menara setinggi 30 meter, sebuah kubah besar dan 5 wakaf serta dikelilingi air sedalam 1.5 meter ini mampu menampung jemaah sehingga 1,000 orang yang menempatkan dewan solat lelaki di bahagian bawah manakala wanita di bahagian atas. Masjid yang telah dirasmikan oleh almarhum Sultan Mahmud ini menyediakan kemudahan lain seperti bilik diraja, perpustakaan kecil, bilik dan pejabat imam, stor, tempat wuduk dan kawasan letak kereta yang boleh menampung lebih 400 kenderaan. Dengan gabungan hiasan taman, warna langit yang membiru, kilauan cahaya matahari dari permukaan air yang mengelilingi masjid itu serta tiupan angin dari Laut Cina Selatan, pastinya ia menjadi masjid yang paling nyaman dan mendamaikan, memberi erti betapa keagungan syiar Islam terangkum dalam suatu bentuk tamadun yang terus berkembang. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita kesorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan. Beradu juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh terus temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Dan pagi ini nak teruskan lagi perkongsian kita bersama-sama dengan rancangan Kelvin Bertanya. Kita ada tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan ataupun kita panggil panggilan akrabnya Ustaz Dr. HD, bersama-sama soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dengan tanda agama bertanya bagaimana
mana? Adakah Islam itu dikenali simbolnya dengan bulan bintang ke, ataupun sebagai kotak hitam ke, macam mana? Itu antara pandangan-pandangan dari sahabat-sahabat mualaf kita kan, dan juga yang bertanya tentang agama Islam ini. Doktor, jom kita teruskan lagi doktor. Bagaimana tentang isu ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Terima kasih kepada Kelvin yang bertanya. Subhanallah, satu soalan yang memang sebenarnya dinanti-nantikan. Sebab kita sebagai umat Islam pun kadang-kadang kita tertanya, apa simbol umat Islam sebenarnya? Apa syiar umat Islam? Adakah bulan bintang? Adakah Kaabah? Itu yang kita kupaskan, kerana dalam agama lain, maka agama lain itu mempunyai simbol-simbol yang tertentu. Itu hak keagamaan, kebebasan mereka untuk meletakkan apa saja simbol-simbol yang mereka rasakan ia sebagai tanda keagamaan mereka. Tetapi berbeza dengan Islam. Baik, Kelvin, tadi kita dah kupaskan mengenai sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, kita dah kupaskan bulan sabit yang kita letak di menara masjid itu tidak ada yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis merupakan simbol umat Islam. Itu jelas. Dia berlaku pada zaman Uthmaniyah, yang mana pemerintahan Uthmaniyah meletakkan simbol bulan dan bintang itu seperti mana di menara-menara masjid yang kita hari ini saksikan adalah untuk memberi tanda ia adalah sebagai tempat ibadat solat umat Islam. Baik, itu saja. Kalau tak letak, adakah berdosa? Tidak jawapannya. Okey, kita pergi pula kepada Kaabah. Ni di sejadah-sejadah ni, kalau kita kadang nak beli sejadah ni, kalau tak ada Kaabah ni rasa tak khusyuk kita punya tempat. Kadang-kadang yang menjadi masalah pula Syafiq kan, bila kita sembahyang kita akan tengok yang ni lah tempat aku tawaf hari tu. Kan terbayang-bayang. Kenapa Kaabah ni macam sengit? Kan, macam tak betul kedudukan dia kan. Rasa kalau Hijr Ismail ni belah sini sikit, makam Ibrahim ni rasa macam ke depan sikit. Jadi sebab itulah Nabi SAW ada di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi apa? Aku melihat kepada gambar. Ketika mana Nabi solat, sedangkan aku dalam solat, kata Nabi. Maka aku bimbang ia membawa fitnah kepadaku, ataupun dalam kata para alim ulama, antaftani, iaitu membawa maksud boleh melalaikan aku. Sebab tu sahabat-sahabat Radio IKIM, kalau kita pergi kepada ilmu tasawuf, ilmu menjaga hati ni, mereka mengatakan, ulama-ulama tasawuf mengatakan lebih baik berwarna putih. Maknanya tempat yang kita nak sujud itu tidak ada corak, kerana bila corak ni dia kadang-kadang iblis, syaitan ni dia nak ada je time, ada je masa dia nak ganggu kita. Kan, sebab tu kalau kita lagi-lagi solat yang ada depan sekarang ni di masjid-masjid ada televisyen. Kan, lepas dia baca Al-Fatihah, lepas dia dah baca, dia dah baca Fatihah, kalau dia semayang seorang, dia baca surah, ataupun dia dengar imam membaca Fatihah, dia baca Fatihah. Sambil-sambil dia dengar imam membaca surah ni, dia bacalah dekat depan tu apa, segala tulisan dia baca. Kan, kalau ada jadual, contohnya, dia baca jadual-jadual semua dia baca. Kenapa? Kerana kekhusyukan dalam solat ni mesti fokus kepada solat kita. Sebab tu ulama' menyebutkan sekiranya mengganggu solat kita ketika mana kita celik mata. Hukum kalau kita lihat di dalam hukum fiqh, membuka mata dan melihat tempat sujud. Itu hukum asal. Melihat tempat sujud ketika mana solat ini sunnah. Sebab kita kena melihat tempat sujud. Tetapi sekiranya ada perkara yang boleh mengganggu pandangan kita, sehingga boleh menyebabkan kita lalai, maka kita boleh pejamkan mata untuk kekhusyukan. Tetapi kalau tidak mengganggu, saja-saja pejam mata, kata ulama, hukumnya makruh. Sebab tu kita kena melihat tempat sujud. Dan Kaabah ini yang kita letakkan di sejadah sebenarnya tidak perlu pun. Tidak perlu pun. Kalau sekiranya boleh melalaikan kita, lebih baik elakkan. Sebab itu kalau kita lihat di kampung-kampung kan, Syafiq dan pendengar Radio IKIM, mereka letak kain putih panjang daripada ujung ke ujung. Sebab apa? Supaya kita fokus kepada tempat sujud kita, tidak ada perkara-perkara yang boleh mengganggu. Sebab tu handphone ke kan, bila dia letak dekat macam tu, handphone dekat ni, tengah-tengah rukuk, bini call kan, bini ku sayang. Dia tulis nama.
Kan? Contoh, sudahlah bini aku call pula ni, apalah yang dia nak. Jadi kan mengganggu, mesti suruh pergi beli gula. Contoh, kita duk fikir. Jadi sebab itulah, kalau boleh elakkan letak beg duit ke kunci kereta ke orang sebelah, rupanya dia pakai kereta MERS. Sebab letak kan lambang. Contoh, ataupun dia pakai kereta lambang-lambang yang tertentu kan. Jadi elakkan diletakkan di hadapan tempat. Biarkan kosong supaya kita sujud. Sebab tu Kelvin, Islam ini adakah bulan sabit itu menjadi simbol Islam? Maka jawapannya tidak. Adakah Kaabah menjadi simbol Islam? Maka jawapannya tidak. Kenapa? Kerana kita menyembah Allah yang esa. Bulan bintang adalah hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Islam kita hanya menyembah Allah yang mana simbol kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah. Adapun yang kita sebut tentang syiar seperti mana di dalam ayat Al-Quranul Karim yang mana Allah sebut di dalam surah Al-Hajj ayat 32. Firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kata Allah, sesiapa yang menghormati syiar-syiar Islam. Apa dia syiar-syiar Islam? Kata ulama, contohnya haji, solat, azan, puasa, itu syiar. Kenapa syiar ini? Orang yang solat kita tahu dia bertakwa kepada Allah, dia beriman kepada Allah. Untuk membezakan seseorang individu Muslim dengan tidak, kita tengok dia solat ke tak solat. Ustaz, ada orang solat tak khusyuk, ada solat tak ikhlas, itu cerita nombor 2. Tetapi untuk membezakan seseorang itu mukmin ataupun tidak, dia solat. Untuk membezakan seorang mukmin, dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, puasa, haji, kan? Dia melaungkan azan. Kalau kita nak tahu tempat itu, penduduk itu Islam ataupun tidak, apa simbol dia? Syiar dia apa? Adalah lengan laungan azan. Maka kita mengamalkan amalan Islam, ajaran Islam yang Allah suruh dan Allah perintah, itulah sebenarnya syiar. Kenapa? Kita buat itu bukan kerana saja-saja nak buat, tapi ia merupakan perintah Allah. Itulah simbol orang Islam orang kata melakukan segala perintah Allah. Itu syiar Islam. Jelas kita di sini, syiar Islam ini iaitu apabila disebutkan di dalam ayat surah Al-Hajj ayat 32, perbuatan-perbuatan iaitu syiar-syiar agama ini merupakan perbuatan orang yang melakukan sifat-sifat takwanya seseorang itu di dalam hatinya. Ini Allah sebutkan. Sebab tu apabila kita melaksanakan segala perintah Allah, Kelvin, itulah syiar Islam sebenarnya. Islam ini menyembah Allah yang esa. Tanda orang menyembah, simbol orang menyembah Allah ini adalah dengan melakukan segala perintah Allah. Dia solat, dia puasa, dia azan. Maka kita tahu satu kampung kita masuk, tiba-tiba ada azan. Ada orang Islam di sana. Kan? Kalau kita pergi luar negara, contoh Syafiq, saya pernah pergi sebuah negara. Waktu tu sebelum PKP, 14 hari, 14 buah negara kita pergi. Melalui backpacker lah kita pergi. Dan bila kita pergi di setengah negara kan, contohnya di Itali dan sebagainya, kita nak cari makanan yang halal. Jadi kita akan cari mana? Kita masjid lah. Kemudian masjid, sebelah masjid ni kebiasaannya adalah makanan-makanan yang ditulis halal dan sebagainya. Betul. Yang memudahkan kita. Jadi kalau kita pergi negara-negara yang mungkin susah, sukar, kerana makanan halal ni menjadi perkara penting kepada orang Islam untuk kita makan makanan yang diperintahkan oleh Allah halal. Maka kita kena berhati-hati. Jadi pergi negara orang, kita nak tahu makanan itu atau halal ataupun tidak, kebiasaan kita akan cari masjid dulu, kita akan tanya penduduk setempat, mana tempat makanan halal. Jadi sebab itulah, kalau sekiranya tidak ada azan, macam mana kita nak tahu tentang syiar ataupun simbol Islam itu? Tetapi adakah kita menyembah simbol itu, contoh bulan, bintang, Kaabah dan sebagainya? Tidak. Kaabah ini, Kelvin, hanya semata-mata tempat arah kiblat yang Allah perintahkan untuk kita hadap. Dan kita telah jawab saya rasa pada tahun lepas, ada tanya kenapa kita menyembah Kaabah. Sebenarnya kita menyembah Allah. Kaabah itu adalah center. Sebab tu, kalau kita tengok orang yang solat di atas kapal terbang, kan, atas kapal terbang,
kalau dia menyembah Kaabah kat mana waktu di atas? Di bawah mesti dia meniarap contohnya. Orang semayang sambil meniarap. Allah sebab Kaabah bawah. Kalau dekat orang pula yang abang-abang askar kita yang kerja di bawah kapal laut contohnya. Kapal selam. Kan? Kaabah mana? Atas. Tak ada pula dia menelentang ke atas semayang mengikut ni. Tidak. Tetapi arah tu yang kita nak menyatukan semua umat Islam, perintah Allah untuk kita kesatuan. Tetapi yang kita sembah adalah Allah. Kita sembah itu, i'tikad kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fahamlah kita bahawa seperti mana soalan Kelvin, yang Kelvin bertanya, adakah Kaabah itu menjadi simbol untuk kita, inilah orang Islam? Tidak. Kaabah itu adalah arah kiblat yang kita hadap. Cuma bila kita tengok Kaabah, kita tahu, oh ini adalah orang Islam. Tempat kiblat orang Islam. Kalau kita tengok bulan dan bintang, oh ini adalah tempat masjid orang Islam. Kalau kita lihat pula, kalau macam tadi, solat, puasa dan sebagainya, itu adalah syiar. Syiar ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita laksanakan seperti tadi. Jadi apa yang kita faham daripada perbincangan kita pada hari ini, saudara Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, bulan bintang itu adalah merupakan makhluk Allah dan dia merupakan perkara yang mana kalau kita lihat masjid-masjid yang ada bulan bintang itu adalah daripada pemerintah Uthmaniyah untuk menandakan ia adalah tempat masjid ibadat orang Islam untuk memudahkan orang Islam mengenal. Sebab tu diletakkan menara yang tinggi. Kalau zaman dulu, kita akan lihat menara masjid paling tinggi. Hari ni kita tengok rumah orang dah tinggi-tinggi dah. Kan, lebih tinggi daripada menara masjid. Kalau dulu, macam contoh saya pernah duduk di bumi Morocco selama 10 tahun, kebiasaan kalau rumah, kalau kita pergi perkampungan, paling tinggi kita boleh tengok daripada jauh menara masjid. Paling tinggi menara masjid. Jadi kita senang nak mencari tempat yang mana kalau kita musafir ke, kita akan cari masjid. Jadi kita nampak daripada ujung, kita nampak, oh ada lambang. Contohlah ada lambang kan, kita nampak menara masjid. Jadi kita boleh pergi ke sana. Mudahkan kita. Senangkan kita. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Uthmaniyah. Tetapi apabila sekarang ni bangunan-bangunan pencakar langit tinggi-tinggi, jadi kita susah nak cari. Kalau hari ni kita nak tengok menara masjid pun susah. Okay. Kubah yang macam contohnya kubah yang kita letakkan untuk menandakan itu adalah rumah Allah supaya kita mudah orang yang bermusafir. Kalau kita yang bermukim, kita yang bermuftatin yang dekat situ, mudahlah kita dah tahu mana masjid. Cuma orang yang musafir itu yang akan mencari tempat-tempat supaya mereka boleh duduk, boleh berwuduk, boleh berjumpa, boleh bertanya penduduk-penduduk di sana perkara-perkara yang dihajati oleh orang yang bermusafir. Itu sebenarnya yang dilakukan pada zaman Uthmaniyah. Adapun simbol-simbol Kaabah yang di hadapan, yang diletakkan di sejadah, sebenarnya itu tidak menjadi satu kepentingan ataupun syarat sah solat kita ataupun menjadi salah satu tanda khusyuk. Kita kena lihat Kaabah tu, tidak. Khusyuk ni maknanya kita fokus dalam ibadah, apa yang kita baca, i'tikad kita, akidah kita, kita menyembah Allah. Syariatnya adalah dengan mengikut segala perintah Allah melalui baginda Nabi SAW, hukum halal haram, sah tak sah itu, dan akhlaknya adalah daripada solat ini kita menjaga perbuatan-perbuatan supaya tidak salah daripada segi syarak. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat, saudara Syafiq, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM dan Kelvin, Islam tidak ada tanda yang khas, simbol yang khas. Tetapi simbol yang ada untuk menentukan seorang mukmin dengan tidak mukmin adalah dia melaksanakan perintah Allah. Dia melakukan ibadah solat, dia melakukan puasa, dia melakukan ibadah haji, dia melakukan ibadah korban, kita tahu dia orang mukmin. Kita tahu dia orang Islam, kita tahu dia orang beriman. Jadi kita faham bahawa dia mengamalkan ajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun agama lain mempunyai simbol-simbol yang tertentu, itu kebebasan hak mereka, kepercayaan mereka, maka Islam menghormati hak dan kepercayaan. Cumanya tugas kita adalah menyampaikan risalah dakwah, mengajak orang menyembah Allah yang esa, tidak menduakan Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirik
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang kita buat Kelvin adalah hanya semata-mata menyembah Allah yang esa. Walaupun kita solat kita menyembah Allah.